Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, khususnya mereka yang sangat setia untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, khususnya pada malam ini. Dan malam ini insya-Allah saya akan buat 2 sesi selepas maghrib, dan insya-Allah kita selesai solat Isyak, kita akan sambung siri yang kedua insya-Allah. Saya sengaja malam ini rasa agak bersemangat untuk berbicara dalam 2 siri. Tak kala saya mendapat mesej daripada seorang sahabat yang merasakan bahawa beliau sangat tertarik dengan pengkongsian ilmu yang saya baca daripada kitab Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ini. Sudah tentu saya hanya menyampaikan apa yang tersurat daripada kitab ini. Semalam kita telah membicarakan tentang satu khutbah yang panjang yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, khusus bagi menyatakan bahawa bai'ah terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah merupakan suatu bai'ah yang berasaskan mesyuarat dan kehendak orang ramai, khususnya sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Wa qad bayyana Abu Bakr fima sabab qabulihi lil bai'ah. Sesungguhnya Abu Bakar telah menyatakan selepas beliau dilantik menjadi khalifah sebab beliau menerima bai'ah itu. Faqad sa'alahu Rafi' At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu an ma jara fi Saqifah Bani Sa'idah wa kana mimma qalahu li Rafi'. Seorang yang hidup di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Abu Bakar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah, dewan yang akhirnya berlaku peristiwa yang sangat bersejarah, pelantikan khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pegalang ganti Nabi SAW. Wa kana mimma qalahu li Rafi', di antara perkara yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rafi' At-Ta'i, laqad bay'uni wa qabiltuha minhum. Sesungguhnya mereka semua telah berbai'ah kepadaku dan aku menerima bai'ah itu daripada mereka. Wa takhawwaftu an takuna fitnah. Dalam keadaan aku benar-benar rasa bimbang akan berlakunya satu fitnah. Wa taqa'u ba'daha riddah, dan berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnah yang besar yang menguji para sahabat, yaitu kewafatan Nabi. Aku rasa bimbang. Wa takhawwaftu an takuna fitnah, aku bimbang kerana di masa itu berlakunya satu fitnah, yaitu kewafatan Nabi. Dan aku bimbang juga berlaku selepas itu satu peristiwa, iaitu riddah, kemurtadan. Lau rafattul bai'ah, kalau aku menolak bai'ah. Kalau aku menolak bai'ah, bimbang akan berlaku fitnah yang lebih besar. Riddah ini tidak mampu diselesaikan segera. Seolah-olah begitulah penyataan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan sebab beliau menerima bai'ah itu, pelantikan itu. وقد كانت بيعة أبي بكر الصديق من قبل مجموعة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة.
Bai'ah terhadap Abu Bakar As-Siddiq datang daripada sekelompok dari kalangan Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah pada hari Isnin 12 hari bulan Rabi'il Awal. Walam yahdur hadhihi al-bai'ah al-ula, tetapi pada bai'ah yang pertama ini tidak dihadiri oleh Al-Abbas, pak saudara Nabi, aw Aliyin, Sayyidina Ali menantu Nabi, aw Az-Zubair bin Al-Awwam, dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam, anak saudara Aisyah radhiyallahu taala anha. Az-Zubair bin Al-Awwam iaitu abang ipar kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiga orang ni yang memang sudah tentu rapat dengan Nabi tidak hadir dalam bai'ah yang pertama itu. Li'annahum kanu mashghulin bitajhiz Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka sibuk mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berikutnya, hari Selasa, 13 hari bulan Rabi'il Awal, telah sempurnalah bai'ah yang kedua yang umum daripada seluruh penduduk-penduduk Muhajirin dan Ansar di dalam Masjid Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam erti kata lain, berlaku dua bai'ah terhadap Sayyidina Abu Bakar. Bai'ah yang pertama iaitu bai'ah khusus yang datang sebahagian di kalangan Ansar dan Muhajirin. Hari yang kedua berlakunya bai'ah yang umum kepada seluruh penduduk-penduduk Madinah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa-dhalika ba'da al-bai'ati al-ula al-khassah allati tammat lahu fi Saqifah Bani Sa'idah. Bai'ah yang kedua ini berlaku selepas bai'ah yang pertama yang khusus yang telah sempurna berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Wa bainama rawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tafasil al-bai'atil ula, faqad rawa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tafasil al-bai'atil thaniyah. Sebelum ini, ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan secara terperinci berlakunya bai'ah yang pertama terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kali ini, Anas bin Malik pula meriwayatkan secara terperinci berlakunya bai'ah yang kedua terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Anas, qala Anas bin Malik, Anas bin Malik berkata, lamma kana yaumus thulatha, tak kala tibanya hari Selasa, jalasa Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, duduk di atas mimbar. Hari Jumaat, duduk atas mimbar. Allati tammat lahu وجلس أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجانب المنبر وهو صامت لا يتكلم. Dalam keadaan Abu Bakar duduk di tepi mimbar. Atas mimbar Sayyidina Umar duduk. Di tepi mimbar Sayyidina Abu Bakar yang duduk. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar diam, tidak berkata apa-apa. Falamma jatama'a an-nasu fil masjid, tak kala orang ramai sudah memenuhi masjid, waqafa Umaru, Sayyidina Umar pun bangun dan berkata, qad kuntu arju an ya'isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadbirana wa yakuna akhirana mautan, fa in yakun Muhammadun qad mat fa inna Allah qad ja'ala baina azhurikum nuran tahtaduna bih wa huwa hadiyu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar berdiri di atas mimbar di hadapan orang ramai, aku mengharapkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus hidup sehingga dia dapat mengurus kita, dan dialah orang yang paling terakhir di kalangan kita mati. Tetapi fa in yakun Muhammadun, jika ada Muhammad dan sesungguhnya adalah Muhammad itu qad mat, Nabi Muhammad telah mati, fa innallaha qad ja'ala baina azhurikum nura, Allah Ta'ala telah menjadikan di hadapan kamu semua cahaya, yakni Al-Quranul Karim, yang kamu dapat petunjuk dengannya, iaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Sayyidina Umar lagi. Wa inna Aba Bakrin huwa sahibu Rasulillah wa huwa thani uthnain. Sesungguhnya Abu Bakar itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang kedua yang menemani Nabi dalam keadaan berdua di dalam Gua Thur. Ketika itulah idhuma fil ghar, mereka berdua berada dalam Gua Thur. Wa qad jama'allahu amrakum alaih. Allah Ta'ala telah menghimpunkan urusan kamu ke atas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Wa huwa awlal muslimina bi umurikum. Dia adalah orang yang paling layak mengurus urusan-urusan kamu semua. Faqumu fabayi'u. Bangun semua kamu, maka berbai'ahlah kamu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Summa qala Umar li Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata kepada Abu Bakar, Is'adil mimbar. Wahai Abu Bakar, naiklah. Persilakan naik di atas mimbar ini. Abu Bakar pun naik di atas mimbar. Fabaya'ahu 'ammatul muhajirin wal ansar. Semua orang-orang muhajirin datanglah berbai'ah dengan Nabi. Orang-orang Ansar pun datang berbai'ah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Semua datang berbai'ah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma takallama Abu Bakr As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar pun mula berbicara. Fahamadallah. Maka dia memuji Allah. Wa athna alaihi fima huwa ahluh. Dia mula memuji Allah dengan selayak-layaknya. Summa qal. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun berkata, Amma ba' ayyuhan nas, inni qad wullitu alaikum, walastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'ainuni, wa in asa'tu faqawwimuni, as-sidqu amanah, wal kadhibu khiyanah, wal dha'ifu minkum qawiyyun 'indi, hatta uziha 'illatah, wa akhudha al-haqqa lah, insyaallah. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا يشيع قوم الفاحشة فيهم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. Khutbah pertama yang paling bersejarah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'. Wahai sekalian orang ramai, maka sesungguhnya aku telah dilantik memimpin kamu semua. Dan aku bukanlah orang yang paling baik dari kalangan kamu. Maka jika aku melakukan kebaikan, maka bantulah kamu. Hendaklah kamu membantuku. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak baik, maka perbetulkanlah aku. Benar itu amanah dan bohong itu adalah khianah. Orang yang lemah di kalangan kamu kuat mengikut penilaianku, sehinggalah aku boleh menyelesaikan masalahnya ataupun kelemahannya, sehingga aku dapat mengambil hak untuknya, insya-Allah Ta'ala, jika Allah mengizinkannya. Dan orang yang kuat di kalangan kamu lemah di sisiku, sehingga aku akan mengambil hak yang selayaknya daripadanya, insya-Allah. Sesuatu kaum yang meninggalkan jihad pada jalan Allah, melainkan tiadalah sesuatu kaum yang meninggalkan jihad pada jalan Allah, tiadalah melainkan Allah akan menimpa buat mereka kehinaan. Dan tiadalah satu kaum yang menyebarkan perkara keji di kalangan mereka, menyebarkan amalan-amalan buruk khususnya zina, tiada lain melainkan Allah akan meratakan buat mereka bala, mengumumkan berlaku di mana-mana bala daripada Allah. Hendaklah kamu taat kepadaku
selama mana aku mentaati Allah dan Rasulnya. Apabila engkau derhaka, maka apabila aku derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tiada lagi ketaatan buatku yang menjadi kewajipan kamu semua. Khutbah yang memberi makna yang sangat besar kepada kita. Yang pertama, sifat tawaduk daripada Abu Bakar. Menganggap bahawa dia bukan orang yang paling baik di kalangan sahabat Nabi di waktu itu. Sedangkan hakikatnya, dialah yang paling baik di kalangan sahabat Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan tanggungjawab. Jika dia melakukan kebaikan, rakyat kena tolong, rakyat kena bantu, bukan tengok saja. Yang ketiga, jika melakukan perkara yang buruk, buruk pada agama, bukan buruk pada pandangan kita, buruk pada agama, maka hendaklah kita perbetulkannya. Yang keempat, as-sidqu amanah, bersikap benar itu amanah. Yang kelima, bersikap bohong itu khianat. Yang keenam, sikap dalam sistem ekonomi dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang dianggap lemah, susah, merupakan orang yang kuat yang akan dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sudah kuat, yang gagah, yang berhak mengeluarkan zakat, yang berhak membantu orang. Kalau dia tidak mahu bantu orang, dia tidak mahu keluar zakat, akan diambil tindakan oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, insya-Allah. Yang ke-8, menceritakan tentang kewajipan jihad. Jihad mesti dilakukan oleh umat Islam. Jika umat Islam tidak melaksanakan kerja perjuangan menegakkan agama, Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka kehinaan. Yang ke-10, sesuatu kaum mula melihat dan membiarkan fahisyah, kerja-kerja keji, kerja-kerja zina, maksiat merata dalam masyarakat, nescaya Allah Ta'ala akan mengumumkan berlaku pada mereka bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita bimbang. Yang terakhir, kata Sayyidina Abu Bakar, menjadi tanggungjawab kita semua bila kita menjadi rakyat, taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin selama mana mereka mentaati Allah dan Rasul. Jika mereka derhaka pada Allah dan Rasul, derhaka pada Allah yakni derhaka dengan Al-Quran, derhaka pada Rasul yakni derhaka pada hadis Nabi SAW, barulah kita tidak boleh mentaati mereka. Selesailah Sayyidina Abu Bakar menyampaikan khutbahnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan tentang bai'ah Sayyidina Ali bin Abi Talib terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Kerana ada dakwaan-dakwaan yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali tidak setuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sebab itulah katanya Sayyidina Ali tidak hadir dalam bai'ah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Betul ke? Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dengan berkata, tak kala Abu Bakar naik di atas mimbar, nazara fi wujuhil qaum. Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar tengok semua yang ada di hadapan. Falam yara Zubair ibn al-Awwam. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar tidak melihat Az-Zubair bin Awwam. Tak ada di depan ni. Az-Zubair bin al-Awwam tak ada di depan orang, di kalangan orang ramai. Fada'a biz-Zubair. Abu Bakar minta panggil Sayyidina Az-Zubair. Maka Az-Zubair pun datang. Faja'a, datang. Faqala lahu Abu Bakar. Abu Bakar terus berkata kepada Az-Zubair bin al-Awwam, Ya bana ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sepupu dengan Nabi. Wa hawariyah, dan seorang sahabat yang digelar pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturidu an tashqa asal muslimin?
adakah kamu mahu memecahkan tongkat, mematahkan tongkat orang muslimin? Tongkat ni pemimpin lah. Pemimpin ni, pemerintah dia pegang tongkat orang Islam. Kalau kita nak patahkan tongkat ni, akhirnya menyebabkan perpecahan. Maknanya, adakah kamu mahu melakukan perpecahan dalam masyarakat, dalam pelantikan hari ni? Kamu tak setuju dengan saya? Faqala Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam terus berkata, La tathriba alaika ya khalifata Rasulillah. Tidak ada cercaan, tidak ada kesalahan, dan tidak ada penghinaan ke atas engkau, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Az-Zubair. Az-Zubair terus bangun. Fabaya'a Abu Bakar. Dia terus berbai'ah setia dengan Abu Bakar. Summa nazara Abu Bakr fi wujuhil qaum. Sayyidina Abu Bakar mencari, melihat orang ramai yang sedang berada di hadapannya. Falam yara Ali ibn Abi Talib. Abu Bakar tidak melihat kelibat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Fada'a bi Aliyin. Dia mengajak supaya menjemput Sayyidina Ali datang ke masjid. Sayyidina Ali pun datang. Faqala lahu Abu Bakr. Abu Bakar terus berkata kepada Sayyidina Ali, Ya bana ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak lelaki bapa saudara. Tadi, anak lelaki mak saudara. Mungkin saya salah sebut tadi. Az-Zubair bin Al-Awwam, anak lelaki mak saudara Nabi. Sayyidina Ali ni anak saudara, anak ayah saudara Nabi, yakni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua sepupu Nabi. Wa khatnahu ala banatih, dan orang yang berkahwin dengan anak perempuan Nabi, menantu Nabi. Aturidu wa khatnahu ala banatih aturidu an tashqa asal muslimin. Adakah kamu mahu juga mematahkan tongkat orang muslimin pada hari ini? Adakah kamu juga mahu supaya orang Islam berpecah dan tidak setuju dengan pelantikan aku sebagai pemimpin orang Islam hari ini? Kata Sayyidina Ali, La tathriba alaika. Tidak ada celaan, tidak ada keburukan, tidak ada sesuatu yang salah bagi engkau, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali terus bangun berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya, Sayyidina Ali, Az-Zubair bin Al-Awwam berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar pada hari yang kedua, iaitu pada hari berlakunya bai'ah yang umum. Berlakunya bai'ah yang umum kepada para sahabat, kepada Sayyidina Ali. Riwayat Abi Sa'id. Kita sedang berbicara tentang riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali dan Az-Zubair memang datang berbai'ah untuk melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kata pengarang, wa riwayatu Abi Sa'id Al-Khudri as-sahihah. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini sahih, menunjukkan bahawa Sayyidina Ali dan Az-Zubair datang berbai'ah kepada Abu Bakar pada hari yang berikutnya selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hari Selasa. Nabi wafat hari Isnin. Hari Isnin itu berlaku bai'ah khasah. Hari yang kedua bai'ah ammah bagi semua penduduk Madinah datang. Hari itulah Sayyidina Ali dan Az-Zubair berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yadullu ala ahmiyati hadis Abi Sa'id Al-Khudri as-sahih, di antara yang menunjukkan pentingnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang sahih ini, anna al-Imam Muslim bin Hajjaj sahib Jami' as-Sahih, seorang ahli hadis iaitu Imam Muslim bin Hajjaj yang mengarang kitab Al-Jami' as-Sahih, yang sudah tentu ia merupakan hadis-hadis yang sahih selepas Sahih Bukhari. Zahaba Al-Imam Muslim berpendapat ila syaikhihi, dia pernah pergi bertemu dengan syekhnya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah
sahibi Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah guru kepada Imam Muslim. Imam Muslim ni meriwayatkan hadis ni, dia datang bertemu dengan tok guru dia. Fasa'alahu an hadzal hadis, tanya tentang status kedudukan hadis ini. Fakatabalahu Ibnu Khuzaimah al-hadis wa qara'ahu alaihi. Ibnu Khuzaimah menulis hadis ini untuk Imam Muslim dan membaca hadis ini untuk Imam Muslim. Faqala Muslim li syaikhihi Ibnu Khuzaimah. Tak kala ditulis hadis ini dan Imam Muslim pun mendengar tuan gurunya membaca hadis ini, Imam Muslim pun berkata kepada gurunya, syekhnya Ibnu Khuzaimah, hadzal hadis yusawi badnah. Hadis ini nilainya seperti seekor unta yang kemak yang mahal harganya. Madinah ni unta ataupun lembu yang besar, lembu sado lah kita kata, yang nak disembelih korban cukup omah. Hadis ni besar nilainya, kata Imam Muslim. Faqala Ibnu Khuzaimah terus menjawab, hadal hadis la yusawi badanah faqat. Hadis ini tidak sama nilainya dengan seekor unta yang kemak yang hendak disembelih untuk korban. Tidak. Innahu yusawi butrata malin. Tetapi dia setanding dan senilai satu guning daripada emas perak. Besar nilai hadis ini. Sebab apa besar? Sebab hadis ini membuktikan bahawa Sayyidina Ali bin Az-Zubair bersetuju Abu Bakar menjadi khalifah dan menolak da'iyah Syiah. Golongan Syiah menyatakan bahawa Sayyidina Ali tidak bersetuju dan Sayyidina Abu Bakar merebut jawatan dan kuasa khalifah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allahu akbar. Wa mimma yadullu ala anna Ali bin Abi Talib kana min al-mubayi'in li Abi Bakr fil bai'ati al-'ammati ats-thaniyah yawm ats-thulatha ma rawahu Habib bin Abi Thabit haitsu qala. Di antara hadis yang menunjukkan bahawa memang Sayyidina Ali di kalangan sahabat Nabi yang berbai'ah dengan Abu Bakar pada bai'ahnya yang kedua pada hari Selasa, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit, bila mana dia berkata, Sayyidina Ali bin Abi Talib berada di rumahnya ketika orang ramai sedang berhimpun di masjid. Sayyidina Ali berada di rumahnya. Fa'atahu rajulun, datang seorang lelaki menemui Sayyidina Ali. Faqala lahu, lelaki ini berkata kepada Sayyidina Ali, qad jalasa Abu Bakr lil bai'ah. Abu Bakar sekarang sedang duduk di atas mimbar Nabi untuk menerima bai'ah daripada orang ramai. Orang ramai. Kata lelaki ni, wahai Sayyidina Ali, orang ramai sedang berhimpun dalam masjid, sedang berbai'ah dengan Abu Bakar. Seolah-olah begitulah. Kamu buat apa? Fakharaja Aliyun ilal masjid fi qamisin lahu. Bila Sayyidina Ali dengar begitu macam tu, Sayyidina Ali terus keluar menuju ke masjid memakai pakaian yang dipakainya ketika itu. Ma'alaihi izarun wala rida. Dia tidak memakai kain. Bukan tak pakai kain itu telanjang, pakai komis baju jubahnya, dan tidak memakai kain lain, dan tidak memakai rida selendangnya. Wahuwa muta'ajjil, dalam keadaan dia terkopoh kapah. Karahata an yubti'anil bai'ah, dia bimbang, dia lewat untuk menyampaikan bai'ahnya kepada Abu Bakar. Allahu akbar. Sayyidina Ali siapa berlari kerana menunjukkan pentingnya melantik pemimpin dan bai'ah dengan pemimpin. Fabaya'a Abu Bakr. Kita, ya Allah, nak celah sikit. Kita kadang-kadang duduk jauh, nak ambil balik mengundi. Cuba tengok sahabat-sahabat Nabi, pentingnya memilih pemimpin ni. Siapa berlari pakai baju, tak pernah, tak tukar baju hak dia pakai ni, tak sempat untuk berjangak lah orang kata. Tidak sempat nak pakai selendang ataupun apa yang selayaknya untuk keluar daripada rumah. Pakai, pergi cepat-cepat menuju ke rumah, ke masjid Nabi SAW.
Terus fabaya'a Abu Bakrin, dia terus berbai'ah dengan Abu Bakar. Summa jalasa, dia pun duduk. Faba'asa ila ridaihi, dia pun minta orang lain ambil selendangnya. Faja'uhu bihi, orang pun bawa selendangnya. Falabasu fawqa qamisi, barulah dia letakkan di atas bajunya selendang yang besar itu. Rida. Amru bin Harith bertanya kepada Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'id bin Zaid seorang sahabat Nabi yang berada di Saqifah Bani Sa'idah dalam keadaan berselimut kerana ketika itu dia demam sakit yang amat sangat. Ada seorang bertanya kepada dia, lelaki nama dia Amru bin Harith, tanya Sa'id bin Zaid tentang suasana kewafatan Nabi SAW. Faqala lahu, asyahidta wafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'id, adakah engkau menyaksikan peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sa'id, na'am, ya. Faqala lahu mata buyi'a Abu Bakrin, bila Abu Bakar dibai'ah menjadi khalifah? Kata Sa'id, yauma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Rasulullah wafat, hari itulah orang Islam berbai'ah dengan Abu Bakar. Karihal muslimun, orang Islam tidak senang an yabqau ba'da yaumin, untuk terus kekal di setengah hari mereka, walaisu fi jama'atin, dalam keadaan mereka tidak bersepakat memilih pemimpin. Mereka belum lagi tak ada pemimpin, tak apa. Melatih pemimpin hari itu juga, hari Rasulullah wafat. Qal hal khalafa ahadun Abu Bakr? Kata Amru, ada ataupun tidak seseorang mempertikaikan pelantikan Abu Bakar As-Siddiq? Qala Sa'id, la, tidak ada seorang pun. Lam yukhalifhu illa murtaddun aw kada an yartadda wa qad anqadha Rasulullah wa qad anqadha Allahu al-ansar fajama'ahum alaihi wa bay'uhu. Tidak ada orang yang mempertikaikan pelantikan Sayyidina Abu Bakar. Tidak menyanggah pelantikan ini melainkan orang murtad ataupun orang yang hampir-hampir nak jadi murtad, dan Allah Ta'ala telah menyelamatkan golongan Ansar. Ansar, kata Sa'id bin Zaid, aku ni Ansar. Allah Ta'ala telah menyelamatkan orang Ansar kerana orang Ansar berbai'ah dengan Abu Bakar. Faqad jama'ahum alaihi, Allah Ta'ala telah menghimpunkan orang Ansar atas kepimpinan Abu Bakar. Fabaya'uh, dan mereka telah berbai'ah dengan Abu Bakar. Qal, lelaki ini terus bertanya, hal qa'ada ahadun minal muhajirin an bai'ati? Adakah seseorang tidak bangkit untuk berbai'ah kepada Abu Bakar di kalangan muhajirin? Kata Sa'id, tidak. Laqad tataba'al muhajiruna ala bai'ati. Sesungguhnya orang-orang muhajirin semua mengikuti dalam membai'ah dengan Abu Bakar. Menunjukkan bahawa tidak betul jika ada orang yang berpendapat Sayyidina Ali tidak berbai'ah untuk pelantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan satu khutbah yang lain yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tak kala tamatnya bai'ah yang kedua. Bila Sayyidina Abu Bakar diminta oleh Sayyidina Umar menerima bai'ah daripada orang ramai, bai'ah. Abu Bakar cari, ada Az-Zubair mari, Sayyidina Ali pun datang, semua dilihat sudah berbai'ah. Sayyidina Abu Bakar pun menyampaikan satu khutbah. Khutbah ini diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abdul Rahman bin Auf bercerita, khataba Abu Bakar pun berkhutbah. Faqal, kata dia, faqad kuntu harisan 'ala al-imarati yawman wala laylatan. Aku tidak pernah memiliki sikap harisan, tamak dan bersungguh untuk memegang tapak kepimpinan ini sehari ataupun satu malam. Aku tak pernah kuntu harisan. Aku tidak pernah terfikir
Seolah-olah begitulah. Aku tidak pernah terfikir, aku tidak pernah tamak untuk menjadi pemimpin ni. Siang ataupun malam, tak pernah fikir. Wala sa'altuha fi sirrin wala alani. Aku tidak pernah meminta untuk menjadi pemimpin. Sama ada senyap ataupun terang. Sama ada aku pernah pergi bisik dengan orang. Tolong pilih aku jadi khalifah. Ataupun beritahu akulah layaknya. Tak, kata Sayyidina Abu Bakar. Aku tidak pernah berfikir dan tidak pernah minta daripada orang. Faqala Ali wa Zubair. Sayyidina Ali dan Az-Zubair pernah berkata, Wallahi demi Allah, ma ghadabna, kami tidak pernah rasa nak marah, illa li'anna ukhirna 'anil masyurah, melainkan kami diperlewatkan, kami dikemudiankan daripada urusan mesyuarat. Orang beritahu pada kami untuk baik Abu Bakar ni lewat. Tadi dia lewat. Orang lain kumpul belaka dah di masjid. Orang tahu belaka dah. Dia tak tahu kerana dia sibuk tentang urusan jenazah Nabi. Orang beritahu dia lewat dah. Jadi kata Abu Bakar, kata Az-Zubair, kata Sayyidina Ali, orang beritahu kami lewat, itulah kami nak marah. Kerana sepatutnya kami datang awal untuk berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wa inna lanara, kami memang benar-benar berpendapat, anna Abu Bakrin wa haqqun nasi biha. Dialah Abu Bakar, orang yang paling layak di kalangan orang ramai memegang kepimpinan ini. Wa innahu sahibul ghar, kerana dialah temang Nabi dalam gua Tur. Wa innana lana'arif wa syarafah, kerana memang kami kenal kemuliaan dia. Wa laqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliya bin nas wa huwa hayyun, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sembahyang kepada orang ramai ketika Nabi masih hidup. Fabaya'a Ali, natijahnya Ali bin Abi Talib memang berbai'ah kepada Abu Bakar As-Siddiq 2 kali, tuan-tuan. 2 kali Sayyidina Ali berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar bagi menunjukkan kesetiaan kepimpinan Abu Bakar. 2 kali. Bila? Al-marratul ula, kali yang pertama, Yaumus Thulatha, hari yang ketiga, hari Selasa, iaitu hari bai'ah yang besar di masjid. At-tali liyaumil wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsu jaa ajilan musri'an, ketika dia datang dalam keadaan tergopoh-gapah cepat, wa alaihi qamisun biduni izarin, dia pakai baju tanpa, tidak sempat memakai kain di dalamnya. Mungkin dia pakai lain, tak tahulah, dipakai jubah. Kama rawa Habib bin Abi Thabit, sebagaimana Habib bin Abi Thabit meriwayatkannya. Itu kali yang pertama. Tadi kita cerita dah. Wal marratu tsaniyah, kali yang kedua bila? Ba'da wafati Fatimah radhiyallahu taala anha, selepas kewafatan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Bila mana Fatimah wafat selepas 6 bulan daripada kewafatan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi 6 bulan selepas itu wafatnya Fatimah. Selepas wafatnya Fatimah, datang semula Sayyidina Ali bertemu dengan Abu Bakar, berbai'ah pula kali kedua, menunjukkan kesetiaannya pada Abu Bakar. Wa kana Ali fi hadhihi ash-shuhur 6 mutabi'an li Abi Bakr lam yufariqhu fi waqtin min al-awqat. Adalah Ali ini pada 6 bulan itu sentiasa mengikuti Abu Bakar. Lam yufariqhu fi waqtin min al-awqat, dia tidak pernah berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar dalam sesuatu masa sekalipun. Ikut aja apa sahaja yang diarahkan oleh Abu Bakar 6 bulan, khususnya dalam 6 bulan itu, antara masalah yang besar yang sedang dihadapi oleh kerajaan Islam. Walam yanqati' anhu fi jama'atin minal jama'at, dia tidak pernah terpinggir, putus berada di dalam satu himpunan daripada apa-apa himpunan yang ada. Wa kana yusyarikuhu fil masyurah, dia sentiasa hadir dalam mesyuarat yang diadakan oleh Abu Bakar. Fi tadbiri umuril muslimin, dalam mengurus urusan orang Islam. Dengan sebab Sayyidina Ali ni dalam tempoh 6 bulan itu, Fatimah terlalu sedih, terlalu murung, terlalu kecewa, ingat ke ayah dia. Suami dia pula sibuk dengan urusan politik, urusan kerajaan, urusan pemerintahan,
bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana urusan negara hari itu penting, besar. Walladhi aghdaba Fatimah. Dan inilah urusan yang membuatkan Fatimah tidak senang. Rasa nak marah sikit. Min Abi Bakrin. Daripada Abu Bakar. Sayyidina Fatimah ni terasa sikit terhadap Abu Bakar. Kerana seolah-olah suruh suami dia buat kerja sibuk. Dia kerja pejabat lah kalau kita kerja urusan kerajaan. Sehingga terpinggir seketika Fatimah bin Az-Zahra. Seolah-olah macam tu. Bahasa yang paling baik ialah mengutamakan urusan umum daripada urusan keluarga. Wa annaha ja'at. Ketika itulah Fatimah mula terasa. Fatimah datang bertemu dengan Abu Bakar. Tutalibuhu, meminta daripada Abu Bakar bimirasi abiha, minta harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sesiapa sahaja layak untuk mendapatkan pusaka peninggalan ayahnya. Maka Fatimah Az-Zahra menganggap bahawa ayahnya ada pusaka dan dia nak tuntut harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaraha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatruk miratan. Kata Abu Bakar memberitahu kepada Sayyidatina Fatimah bahawa Nabi tidak pernah meninggalkan harta pusaka. Ini antara yang membuatkan Sayyidatina Fatimah terasa kerana kerajaan yang dipimpin oleh Abu Bakar tidak memberi hak kepadanya tentang pusaka. Sedangkan itu pandangan Sayyidina Abu Bakar berasaskan hadis. Nanti kita akan baca. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqtasimu warasati dinaran wala dirhaman. Ahli-ahli warisku tidak berhak membahagikan sama ada dinar ataupun dirhaman ataupun duit dirham. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fahuwa sedekah. Apa yang aku tinggalkan selepas aku memberi nafkah kepada isteri-isteriku dan memberikan hak bonus ataupun gaji kepada pekerjaku, fahuwa sedekah. Yang lain tu sedekah. Tak ada harta pusaka. Tak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri-isteri Nabi ni berhimpun. Fa'aradna kami mahu supaya fa'aradna isteri-isteri kami, isteri-isteri Nabi ni mahu yab'athna, menghantar Sayyidina Osman bertemu dengan Abu Bakar. Isteri-isteri Nabi ni tengok Sayyidina Osman lah yang layak temu Sayyidina Abu Bakar. Atau Sayyidina Osman temu Abu Bakar. Liyas'alannahu mirasahunna. Liyas'alnahu mirasahunna. Untuk meminta isteri-isteri Nabi ni nak minta harta pusaka mereka yang ditinggalkan oleh Nabi. Atau wakil Sayyidina Osman. Aisyah pun berkata kepada semua isteri-isteri Nabi yang sedang berbincang nak hantar Sayyidina Osman ni. Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Nabi pernah berpesan dan berkata, la nuras. Kami nabi-nabi tidak boleh diwarisi. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan itu semuanya sedekah. Fawafaqnaha ala dhalik. Semua isteri-isteri Nabi ini bersetuju atas hukuman ketetapan Nabi itu. Akhirnya Urwah bin Az-Zubair daripada Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, Fatimah dan Abbas datang bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, meminta dan mahu mendapatkan harta pusaka mereka yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah mereka minta tanahnya min Fadak, satu kawasan di Fadak, tanah yang dianggap milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Wasahmahu min Khaybar, dan bahagian Rasulullah daripada harta rampasan perang di Khaybar. Jadi
Abbas dan Fatimah ni mari. Ada satu tanah yang diberikan kepada Nabi. Ada satu bahagian daripada harta rampasan perang di Khaybar yang diberikan kepada Nabi. Kami nak itu. Itu harta peninggalan Nabi SAW. Kamilah ahli waris mereka. Abu Bakar berkata kepada Fatimah dan Al-Abbas, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la nuras, kami tidak boleh diwarisi. Ma tarakna sadaqah, apa yang ditinggalkan oleh kami semuanya sedekah. Innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal, sesungguhnya ahli keluarga Muhammad boleh makan daripada harta-harta. Boleh makan tapi bukan harta pusaka. Boleh makan. Wa ana wallahi la ada'u amran, kata Sayyidina Abu Bakar, aku demi Allah tidak akan membelakangi, tidak akan meninggalkan sesuatu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat dia layak membuatnya, melainkan aku akan buat. Apa yang Nabi suruh buat, aku akan buat. Hak Nabi kata tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Begitulah tegasnya Sayyidina Abu Bakar. Faghadibat Fatimah. Fatimah mula rasa tidak senang, sedih, tidak setuju. Wahajarat Abu Bakar. Mula meminggirkan, memulau. Kalau kalimah hajarat ni memulau, maknanya tidak bersetuju dan meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ridwanullahi ta'ala alaihim. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita selepas Isya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.